Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Kejadian babak ke-35. Selepas akibat orang-orang di Syikim, tempat Syikim dan Hamor dibunuh, apa Yakub buat? Yakub pergi ke Betel. Pada suatu hari, Allah berfirman kepada Yakub, "Akulah Allah yang menampakkan diri kepada kamu ketika engkau lari daripada abang kamu Esau. Pergilah ke Betel dengan segera. Tinggallah di sana dan binalah sebuah mezbah bagi aku." Kemudian Yakub berkata kepada keluarganya dan kepada semua orang yang ada bersama dengan dia, "Kita akan berangkat dari sini dan pergi ke Betel. Di sana, aku akan membina sebuah mezbah bagi Allah yang telah menolong aku pada masa kesukaran dan yang menyertai aku ke mana sahaja aku pergi. Buanglah patung-patung dewa-dewa asing yang ada pada kamu. Lakukanlah upacara penyucian diri dan pakailah pakaian yang bersih." Maka mereka menyerahkan semua patung dewa asing yang ada pada mereka dan juga anting-anting yang dipakai mereka kepada Yakub. Semua benda itu ditanam oleh Yakub di bawah pokok besar dekat kota Syikim. Ini berlaku, kita tahu, bila mereka menawan wanita-wanita dan kanak-kanak tawanan, mereka mungkin membawa patung-patung asing kerana mereka yang tidak percaya pada Allah yang Maha Kuasa menyembah berhala, menyembah dewa-dewa asing. Itulah dalam Kejadian 35, Yakub berkata, menyerahkan semua patung-patung asing yang ada pada mereka dan juga anting-anting yang dipakai mereka kepada Yakub. Semua benda itu ditanam oleh Yakub di bawah pokok besar dekat Syikem. Ayat 5. Pada masa Yakub dan keluarganya berangkat, Allah meliputi penduduk kota-kota di sekitar mereka dengan rasa takut, sehingga mereka tidak mengejar Yakub dan keluarganya. Kemudian mereka sampai ke tanah Kenan, di kota Betel yang dahulunya bernama Luz. Di situ Yakub membina sebuah mezbah dan menamakan tempat itu Allah Betel, kerana Allah telah menampakkan diri kepadanya di situ ketika dia berlari daripada abangnya Esau. Ayat 8, Deborah, inang pengasuh Ribkah, meninggal di tempat itu. Dia dikuburkan di bawah pokok besar di sebelah selatan kota itu. Itulah sebabnya pokok itu dinamakan pokok besar tangisan. Allah memberkati Yakub di Betel. Ayat 9. Selepas Yakub kembali dari Mesopotamia, Allah menampakkan diri lagi kepadanya dan memberkatinya. Allah berfirman kepadanya, "Nama kamu Yakub, tetapi mulai sekarang engkau akan disebut Israel." Demikianlah Allah menamakan dia Israel. Allah berfirman lagi, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hendaklah engkau mempunyai anak cucu yang banyak. Keturunan kamu akan menjadi bangsa-bangsa dan engkau akan menjadi nenek moyang raja-raja. Negeri yang aku berikan kepada Abraham dan Ishak akan aku berikan kepada kamu dan keturunan kamu.
Selepas itu, Allah meninggalkan Yakub. Yakub mendegakkan sebuah batu peringatan di tempat Allah berfirman kepadanya. Kemudian Allah mentabiskan batu itu dengan menuang wain dan minyak zaitun di atasnya. Yakub menamakan tempat itu Bethel. Rachel meninggal. Ayat 16. Kemudian Yakub dan keluarganya meninggalkan Bethel. Apabila mereka masih agak jauh dari Efratah, tibanya masa bagi Rachel untuk bersalin. Tetapi dia susah sekali melahirkan anak itu. Apabila kesakitannya memuncak, bidan berkata kepadanya, "Besarkan hati kamu, Rachel. Anak kamu lelaki lagi." Tetapi Rachel sudah mendekati akhir hayatnya. Dan ketika dia hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia menamakan anak itu Ben-Oni. Tetapi bapa anak itu menamakan dia Benyamin. Setelah Rachel meninggal, dia dikuburkan di pinggir jalan yang menuju ke Efratah, yang sekarang bernama Bethlehem. Yakub menegakkan sebuah batu peringatan di situ. Dan sampai hari ini, kubur Rachel masih ditandai dengan batu itu. Kemudian Yakub meneruskan perjalanannya. Selepas melalui menara Eda, dia memasang kemahnya. Anak-anak Yakub, ayat 22. Sementara mereka berada di tempat itu, Reuben yang sulung itu bersetiduran dengan Bilhah, gundik bapaknya. Hal itu diketahui Yakub, lalu dia sangat marah. Yakub mempunyai 12 orang anak lelaki. Anak Lea ialah Reuben, anak sulung Yakub. Simeon, Levi, Yahuda, Iskahar dan Zebulun. Anak Rachel ialah Yusuf dan Benyamin. Anak Bilhah, hamba Rachel, ialah Dan serta Naphtali. Anak Zilpah, hamba Lea, ialah Gad dan Asyur. Anak-anak itu dilahirkan di Mesopotamia. Ya. Bila kita hidup dalam kawasan yang tidak dikuasai Tuhan, perkara-perkara yang menjijik berlaku kerana adat istiadat di situ membawa kita membuat perkara yang bukan-bukan. Kita ingat, Reuben boleh bersetiduran dengan Bilhah, iaitu sebagai ibu tiri dia. Macam mana ini boleh berlaku? Ini sungguh menjijikkan kepada Tuhan. Ya, ini sudah berlaku dan dicatat dalam Alkitab supaya ini tidak berlaku dalam zaman kita. Ya, Ishak meninggal dalam ayat 27. Yakub pergi menemui bapaknya Ishak di tempat tinggalnya di Mamre dekat Hebron. Dahulu Abraham datuknya juga tinggal di sana. Ishak meninggal pada usia yang sangat lanjut ketika dia berumur 180 tahun. Dia dikuburkan oleh Esau dan Yakub, anak-anaknya. Ya. Ini adalah cerita kisah Yakub dan anak-anaknya selepas mereka datang balik kepada Kenan. Dan apa berlaku
Dalam Kejadian 35 kita tahu Yakub pergi ke Betel. Allah memberkati Yakub di Betel. Sungguh sedihnya Rachel, Deborah meninggal, dan cerita tentang anak-anak Yakub. Dan selepas itu, selepas 180 tahun Ishak hidup, iaitu bapa Yakub, meninggal. Okey. Ini adalah kejadian dalam babak 35. Sekian, terima kasih. Shalom.